Hai guys, bertemu kita sekali lagi dalam YouTube channel Amirul Amin. Terima kasih kerana anda masih setia lagi menonton video yang ada dalam channel ini. Jika anda rasa video-video ni menarik dan bermanfaat untuk anda, saya mohon kepada anda semua untuk subscribe channel YouTube ni supaya saya lebih bersemangat dan motivasi untuk share pengalaman-pengalaman properti saya dalam video-video yang akan datang. Terima kasih untuk yang dah subscribe guys. Semua orang mengimpikan rumah idaman mereka. Rumah di mana kita dan keluarga kita berteduh, berehat, berlindung daripada panas dan hujan, membina kebahagiaan dalam rumah idaman kita tu. Kecil ke, besar ke, tak jadi hal. Yang penting selesa dan boleh menimbulkan suasana yang selesa dan happy di antara kita yang penghuni rumah itu sendiri. Dan juga rumah ni dia boleh jadi satu aset untuk kita pada masa akan datang. Oleh itu, penting untuk kita tahu serba sedikit ilmu macam mana nak beli rumah ni supaya kita tak mengeluarkan duit yang banyak disebabkan banyak perkara yang kita tak tahu dan menyebabkan orang ambil kesempatan sehingga kita mengalami kerugian sebanyak puluhan ribu hingga ratusan ribu ringgit. Dek kerana kita minta orang tolong uruskan pembelian rumah kita. So, topik kita pada hari ini simple saja. Untuk sesiapa yang ingin membeli rumah kali pertama, mungkin sesuai untuk dia tonton video ni. Tapi untuk yang expert, yang dah power-power tu, mungkin saya pun ada melakukan kesilapan atau tersalah step. Boleh komen dalam ruang komen di bawah. Kita kongsi sama-sama untuk memberi manfaat kepada semua orang yang menonton video ni. Hari ni kita nak share tentang persediaan awal dan kelayakan untuk membeli rumah idaman kita. Dan pilihan untuk kita membeli rumah, jenis-jenis rumah apa yang ada di dalam market sekarang, kat mana nak beli rumah-rumah ni, dan apa next step untuk proceed kalau kita dah setuju untuk beli rumah-rumah ni. Okay, stay tune. Antara kelayakan yang utama, yang penting untuk kita ialah gaji bulanan. So, untuk orang yang makan gaji, antara dokumen-dokumen yang penting ialah payslip bulanan. Dan untuk orang yang bekerja sendiri, yang melakukan bisnes, mereka perlu menyediakan statement bank. Payslip dan juga statement bank ni perlu untuk buat loan di bank. Dan pihak bank selalunya akan minta 3 bulan hingga 6 bulan statement untuk mengukuhkan lagi kelayakan pinjaman perumahan kita di bank. Ada je kes sahabat saya yang income dia cukup untuk dia beli rumah idaman dia tu, tapi masih lagi gagal untuk buat pinjaman di bank. So, untuk masalah yang macam ni, saya juga ada tips lain untuk meyakinkan atau memberi lebih poin kepada kita untuk melayakkan buat pinjaman perumahan di bank. Untuk kes yang macam ni, kita ada cara macam mana nak develop profile kita supaya bank confident dan senang untuk luluskan semua pinjaman kita. Mungkin saya akan cover kes ni pada video yang akan datang. Jadi, beri sokongan yang baik untuk saya terus cover banyak tips-tips menarik dalam pembelian dan pelaburan hartanah ni. Okey, antara option dan jenis-jenis rumah yang ada di pasaran kita Malaysia ni ialah, pertama, rumah new construction under development. Rumah kedua, rumah subsale, iaitu rumah second hand. Rumah di mana pembeli awal membeli rumah kemudian menjual sebagai rumah subsale. Rumah ketiga pula ialah rumah lelong. Rumah keempat, jenis rumah di mana kita berminat beli rumah tanah dan bina rumah di atas tanah itu. Bagi saya, ikut selera masing-masing, rumah yang mana yang rasanya sesuai untuk kita. Jadi kita perlu ada mission dan fokus pada rumah yang kita betul-betul nak beli. Untuk rumah under construction, new development, rumah tu rumah yang baru,
kebanyakan orang semua suka benda yang baru, betul tak? Rumah subsale pula adalah rumah di mana walaupun rumah tu rumah terpakai, tapi kita boleh survey keadaan facilities yang ada di sekitar taman perumahan tu. Di situ kita boleh buat pilihan sama ada kita nak duduk di tempat yang sikit terpencil ataupun nak duduk di dalam tempat yang penuh dengan facilities seperti klinik, hospital, kedai makan, kedai runcit, sekolah dan lain-lain facilities yang asas dalam sesuatu persekitaran taman perumahan tu sendiri. Rumah lelong pula adalah antara rumah pemilik yang tak mampu untuk bayar installment di bank. Jadi rumah mereka dilelong kerana mereka gagal untuk buat pembayaran. Rumah yang juga agak berisiko, tetapi dengan ilmu pembelian rumah lelong, kita boleh dapat rumah yang sangat murah. Murah daripada harga pasaran. Tapi kena tahu ilmu membeli rumah lelong juga ya. Dan rumah yang kita bangunkan sendiri di atas tanah, itu rumah yang paling diidam-idamkan lah. Sebab rumah tu betul-betul ikut cita rasa kita. Kita nak besar ke kecil, kita nak bilik berapa, kita nak letak susunan bilik dan keadaan rumah yang macam mana. Rumah tu memang rumah yang semua orang idam-idamkan. Tapi dia ada modal yang agak besar lah, di mana kita kena ada tanah. Kalau kita tak ada tanah, kita kena beli tanah. Kemudian kita nak buat rumah, kita pun kena gunakan modal untuk buat rumah. Okey, platform di mana kita nak survey semua rumah-rumah ni. Sekarang lebih mudah untuk membuat survey pembelian rumah. Antara platform dia adalah di internet. Kita boleh survey dalam private website seperti property.com, mudah.my, atau kita boleh masuk ke dalam website-website negeri ataupun developer tu sendiri. Contoh State Development Center atau company developer tu sendiri. Selain tu, kita juga boleh survey rumah ni secara walk-in. Contoh, bila kita nampak ada billboard iklan di mana dia nak jual rumah, jadi kat situ kita boleh ambil nombor phone dan tanya lokasi pembangunan rumah tu sendiri untuk syarikat tersebut. Yang paling puas hati ialah apa pun daripada pembelian ni, kita mesti pergi ke fizikal rumah ya. Kita kena tengok sendiri yang kita memang nak beli rumah. Kita jangan terkena tipu dengan ejen-ejen ataupun individu-individu yang menyamar sebagai penjual rumah ataupun bidang properti ni, tapi akhirnya mereka lari sebab kita sendiri pun tak tengok rumah yang kita nak beli tu. Yang paling penting, survey di mana-mana saja, mesti tengok rumah tu sendiri. Ingat ya. Okey, tentang bajet pembelian rumah kita ni pula, selalunya berapa peratus perlu kita sediakan? Kita kena tahu bahawa dalam pembelian rumah, kita ada pembayaran down payment, kita ada pembayaran kepada legal fee, iaitu pengurusan di mana pembelian tu perlu ada dokumentasi untuk kita uruskan. Jadi semua dokumentasi ni disediakan oleh peguam. Jadi legal fee tu pun perlu ada bajet dia tersendiri. Serta anda kena reserve juga berapa down payment yang perlu anda ada selepas dapat rumah. Pastinya nak buat sikit renovasi, betul tak? Dan yang paling penting, kita kena tahu bajet berapa gaji kita dan berapa harga rumah yang mampu kita beli. Kalau rumah tu kita dah cari, dah berminat, tiba-tiba bila submit dokumen dekat bank, tiba-tiba bank kata tak layak, semua bajet-bajet lain ni hancur dah harapan dia. Untuk orang yang masih bujang dan nak beli rumah untuk diri sendiri, dia bolehlah buat keputusan sendiri. Tapi bila buat satu keputusan yang besar untuk beli rumah ni, mungkin kita akan berbincang dengan family kita, dengan pasangan kita. Pastikan kita buat keputusan yang betul untuk membuat pembelian rumah ni. Sebab rumah ni harga dia bukan macam harga kereta. Harga dia mencecah sehingga
2 ke 300 paling murah pun. Pastikan anda buat keputusan yang tepat ya. Okey, yang mana yang dah selesai untuk beli sesuatu rumah tu, jadi next step ialah kita perlu proceed semua dokumen-dokumen kita dan duit booking yang atau down payment yang kita nak sediakan tu kepada siapa, berapa ringgit atau berapa peratus yang perlu kita keluarkan duit kita dulu, dan berapa lama perlu kita tunggu untuk dapat kunci rumah idaman kita. Jadi bila kita dah buat keputusan rumah mana yang kita nak beli, next step ialah cari ejen untuk rumah subsale ke, atau cari ejen jualan untuk rumah baru ke, atau tuan rumah ke, untuk kita sediakan pertama duit booking. Selalunya duit booking ni tak banyak. Duit booking ni ialah duit di mana kita bersetuju untuk proceed beli rumah tu, dan tuan rumah perlu untuk beri keutamaan proses apply loan kita tu. Jadi pada masa tu dia tak boleh jual rumah tu pada orang lain. Duit booking ni selalunya dalam 1,000 atau 500 ringgit je, tanda kita setuju nak beli rumah tu. Kemudian selepas bank loan lulus, baru kita kena bagi down payment kita. Ada yang kena bagi minimum down payment sehingga 10% daripada harga rumah. Ada yang tak payah bayar down payment pun. Bergantung pada keadaan dan harga rumah semasa kita buat dealing tu. Untuk rumah lelong pun sama juga, di mana kita kena sediakan berapa duit booking kita dulu dalam 1 hingga 5% daripada harga rumah yang nak dilelong. Kemudian selepas kita menang lelongan tersebut, kita kena bayar deposit tu semasa bank dah luluskan pinjaman tersebut. Okey, selepas bank dah lulus loan, deposit pun dah bayar, jadi kita tunggu je lah urusan pertukaran nama ataupun pertukaran hak milik daripada developer ataupun daripada tuan rumah kepada nama kita lah. Kebanyakannya urusan transaksi ni berlangsung lebih kurang 3 hingga 6 bulan. Jadi itu ada lebihan masa untuk kita bertenang, boleh survey dulu apa barang-barang ataupun bahan renovasi yang kita nak buat, dan tunggu dengan penuh teruja. Tips lain ialah kita kena sentiasa follow up, sentiasa tanya status dengan ejen ataupun dengan developer atau dengan pihak lawyer, kalau kita tahu lawyer mana yang kita berurusan tu, supaya kita keep update, kita tahu di mana pergerakan proses transaksi rumah kita ni, dan yang mana ada yang slow sikit, pergerakan transaksi yang slow sikit kita boleh suruh mereka buat dengan lebih cepat sikit. Barulah kita punya perjalanan transaksi tukar nama tu jadi lancar. Selesailah asas pembelian rumah idaman kita. Anda dapat sesuatu? Adakah video ini bermanfaat? Share video ni kepada semua orang dengan klik button like, komen dan subscribe, supaya ramai lagi orang dapat manfaat yang sama dalam asas pembelian hartanah ni. Jangan lupa subscribe channel Amirul Amin. Banyak lagi perkongsian menarik dalam bidang pembelian hartanah dan juga pelaburan hartanah, serta pelaburan lain-lain yang saya akan kongsi. Jadi beri sokongan anda untuk saya teruskan buat video-video menarik dalam channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.